Menjaga kebersihan melambangkan disiplin dan sikap individu itu sendiri, atau dengan bahasa mudahnya antara rajin atau malas. Menjaga kebersihan hendaklah dijadikan sebagai budaya dalam kehidupan kita, sama ada kebersihan diri sendiri, tempat tinggal, tandas, tempat-tempat awam dan tempat makan seperti restoran dan sebagainya. Dari sudut kesihatan, penjagaan kebersihan adalah salah satu perkara amat ditekankan. Ini termasuk penjagaan diri dan kawasan persekitaran diduduki. Bagi kanak-kanak dan warga tua, mereka lebih terdedah kepada penyakit khususnya wabak dan juga virus. Tidak kurang juga ada yang hanya berketerampilan cantik dan bergaya pada luaran. Namun di sebalik itu, sikap malas, mandi, mulut berbau, pakaian yang dipakai berulang kali sehingga menimbulkan rasa kurang senang rakan dan masyarakat sekeliling. Malah ada yang bersikap acuh tak acuh dalam kebersihan kenderaan, lantai rumah melekit, tandas yang kotor dan membiarkan makanan basi berhari-hari di atas sinki. Antara satu kisah yang pernah tular dahulu di mana seorang wanita yang merupakan seorang personaliti media sosial lebih selesa hidup dalam keadaan rumah yang tidak bersih. Dikatakan gadis yang rupa parasnya cantik jelita itu tinggal di dalam keadaan rumah yang dipenuhi dengan sampah sarap serta makanan basi yang tidak dibuang. Normal baharu kini pasti memberi impak besar kepada kesihatan masyarakat dengan setiap individu memastikan kebersihan diri diutamakan, kawasan sekeliling mereka bersih dan bebas dari kotoran. Persoalannya, adakah hal ini dikaitkan dengan taraf kehidupan seseorang atau sememangnya sikap malas dan pengotor sudah beraja di dalam diri? Mana satu tu, pemalas, pengotor, tak ada masa, ataupun anda dalam kategori yang mana? Dan adakah ini merupakan satu sikap yang sama? Sebab baru-baru ni kan Hawa dan juga penonton-penonton, saya kira anda juga pasti ramai yang dah pun komen di Facebook ketika ni, yang komen tentang isu-isu yang berlaku baru-baru ini tentang tular kes yang mana penyewa rumah meninggalkan rumah dengan keadaan kotor, tandas yang kotor, makanan, bekas-bekas makanan yang berulat dan sebagainya. Ini yang kita nak cakapkan. Orang kata, tengok luar cantik tapi rupa-rupanya ngotok. Macam mana tu? Tu yang kita nak fahami lagi, adakah pengotor ni satu personality ataupun satu habit, memang dia suka macam tu. Okey, kita nak fahami lebih lanjut. Bersama kita pada hari ini di WHI ialah Profesor Datin Dr. Mariani Magno, iaitu pakar psikologi kanak-kanak dari Universiti SAGI. Dan kita juga bersama dengan Siti Suhaila Sujak yang akan berkongsikan pengalamannya selepas ini. Siti Suhaila ni merupakan tuan kepada penyewa yang meninggalkan rumah yang kotor. Tapi kita nak kongsikan kepada Suhaila dan juga Prof. Tapi sebelum tu, Prof, mungkin Prof boleh buka perbincangan kita ni. Sebab bila kita kongsikan di Facebook, ada yang tak puas hati, dia kata, saya tak cukup masa. Saya bukannya pengotor. Saya bukan pemalas. Saya tak sempat lah. Itu saya ngawa. Okey. Pengotor lah. Okey, Prof. Macam mana kita nak definisikan? Adakah sebenarnya pengotor, pemalas ataupun orang yang kurang cermat menjaga kebersihan ini adalah kategori yang sama, ataupun pengotor ini adalah berbeza? Memang sikapnya tu yang dibiarkan bekas makanan berulat, tandasnya tak dicuci. Kita cakap pun kita rasa macam tak selesa kan? Jadi kalau boleh Prof kongsikan kepada penonton-penonton kita, apa yang kita boleh faham tentang pengotor, pemalas ataupun tidak ada masa ini sebenarnya, Prof? Okey, kalau kita lihat isu pengotor, pemalas dan seperti Fiza sebut tadi lah ya. Kalau masa saya kecil-kecil dulu, bila ada pinggan yang bersepah, sampah-sampah tidak dikutip, dia akan kata, engkau ada mata tak? Jadi maksudnya di sini, kalau kita lihat pengotor, pemalas ni sebenarnya itu adalah sikap, personality yang memang dah selesa dalam diri. Jadi yang paling penting ialah diri sendiri, mereka pandai pula nak memastikan kecantikan luaran itu ada. Tapi kecantikan di tempat tinggal, kecantikan dalam bilik air, kekemasan dalam bilik air, malah dalam kereta pun kita nampak sikap motor tu memang ditampil. Jadi sebenarnya ni personality sebenarnya. Okey, baik Prof. Kita pun nak tahu juga, adakah mereka yang pengotor ni sememangnya seorang yang pemalas? Sebab kalau lihat ada dalam kalangan mereka rajin pula kalau bersiap-siap, itu rajin buat kerja, tetapi hal-hal kekemasan ni kurang sangat pengotor. Jadi macam mana tu? Kalau kita lihat kat sini, tadi saya kata dia adalah satu sikap,
dan lama-lama terbawa sebagai personality yang memang dah selesa, orang kata dah sebati dalam diri. Dia sebenarnya apa yang berlaku ialah efikasikan diri seseorang itu adalah rendah. Ya. Maksudnya di sini kalau efikasikan diri itu dia nak membuatkan diri dia itu sempurna di mata orang ramai daripada segala aspek. Jadi kalau di sini dia hanya mahu menampilkan fizikal yang cantik tanpa melihat kepada persekitaran yang sepatutnya juga cantik, sihat dan selamat, ini yang dikatakan efikasikan diri yang baik ya. Jadi di sini kita lihat wanita-wanita seperti ini, bukan wanita saja ya, saya rasa lelaki pun begitu juga. Ada yang luarnya macho, bergaya tapi dalamnya kita tengok kadang-kadang kita pun takut ya. Jadi di sini lebih kepada memainkan peranan sebagai tanggungjawab mereka pada diri sendiri dan persekitaran. Jadi lebih kepada kalau dalam psikologinya kita lihat kepada efikasikan dirinya. Kalau nak yakin diri itu dah ada, kerana mereka yakin diri pergi keluar dengan baju yang cantik, dengan make up yang tebal. Tetapi hakikatnya bila kita datang ke rumahnya, Masya Allah kita lihat tidak orang kata setanding dengan muka yang cantik, tidak sekacak dengan muka yang cantik. Dalam itu tidak dikawal rapi dengan baik. Kerana kalau kat sini Fiza dengan Hawa kita lihat, tadi saya ada sebut efikasikan dirinya, ini juga boleh menampilkan kecerdasan bagaimana seseorang itu ada. Ya? Kita manusia ini dikurniakan dengan pelbagai kecerdasan. Jadi maknanya di sini ada terdapat kekurangan kecerdasan pada diri seseorang itu walaupun wajahnya cantik tetapi pengotor sebenarnya. Itu yang kita tak nak sebenarnya kan. Kalau boleh biarlah seimbang. Bukanlah sampai langsung tak boleh ada abuk dan sebagainya. Tetapi bagaimana cara untuk kita orang kata menyeimbangkan keadaan tersebut. Kita nak tanya kepada Suhaila lah pengalamannya. Kalau baru-baru ini anda tak baca tentang kisah tular di mana penyewa meninggalkan rumah dengan keadaan tidak terurus, kotor dan sebagainya. Suhaila ada pengalaman yang mana sebagai tuan rumah ya Suhaila, kalau boleh dikongsikanlah, boleh tak kongsikan dari segi personality, sebab kadang-kadang macam saya pun ada pengalaman juga nak sewa rumah. Bila kita nak sewa rumah ni, tuan rumah kita dia bukan suka-suka je pergi sewa. Dia nak pastikan rumah dia dijaga dengan elok, tak rosak, bersih dan sebagainya. Jadi macam interview kerja pun ada juga. Jadi mungkin Suhaila boleh kongsikanlah personality penyewa sebelum kejadian rumah yang ditinggalkan dalam keadaan kotor itu berlaku. Okay, sebenarnya pada tahun 2019 saya telah dihubungi oleh seorang pengusaha taska yang mana mencari rumah sewa untuk pekerjanya, iaitu seorang guru taska lah. Pada waktu itu saya meletakkan kadar sewa sebanyak 190 untuk satu bilik dan RM20 untuk api air. Dan pada ketika itu personalitinya seperti yang ditanya, kita melihat luarannya memang seorang wanita lah. Seorang yang saya boleh katakan sebagai wanita seperti saya jugalah. Yang inginkan tampak cantik, yang nampak menawan lah. Dan pada ketika itu saya tak dapat datang ke rumah sewa pada tahun 2020, masa tu PKP fasa pertama, dan awal tahun 2021 saya datang. Saya berasa terkejutlah apabila melihat keadaan rumah yang terlalu kotor pada waktu itu. Saya bersihkanlah bersama suami, tetapi pada ketika itu adik penyewa tu ada dalam rumah tu. Maksudnya belum keluar rumah lagi lah masa tu? Belum lagi. Itu merupakan kali pertama saya datang lah. Maksudnya ada orang duduk dalam rumah yang berkeadaan begitu? Beginilah? Ya. Mereka masih menyewa maksudnya? Ya. Dan saya, waktu itu saya panggil adik tu keluar. Selepas saya selesai mengemas semua, saya panggil dan saya menyatakan bahawa saya berasa sangat tak berpuas hatilah melihat keadaan rumah yang terlalu kotor, dan saya mohon jasa baik adik tu untuk jaga kebersihan dan kekalkan keadaan yang bersih lah, dan jaga barang-barang saya. Kemudian penyewa kedua pula masuk hampir waktu yang sama. Kemudian PKP fasa kedua saya tak dapat lagi datang dalam tempoh 10 bulan. Dan pada akhir tahun 2021 tu saya datang dan saya lihat, saya kecewalah apabila rumah yang saya tinggalkan kepada penyewa, saya beri kepercayaan
sebegitu rupa seperti mana yang saya kongsikan di media sosial. Cuk. Saya maksudnya masa keadaan rumah sebegitu dengan keadaan sebegitu yang kita tunjukkan tu memang ada orang dalam rumah tu, ada orang duduk kan, ataupun mungkin disebabkan oleh dalam tempoh PKP di balik kampung kan, tak boleh rentas negeri. Jadi rumah ada orang masa tu. ada orang kat situ duduk macam tu tadi tu. Okey, kita pun nak tahulah apa alasan yang diberikan. Sebab kalau kita tengok pinggan tu dah macam 2 minggu tak basuh dan sebagainya, nak tahu alasan yang diberikan oleh penyewa tu. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan pandangan rakan-rakan kita tentang topik kita pada hari ini, topik pengotor. Jom kita dengarkan. Silakan. Bagi pendapat saya lah, bagi mata kasar saya, bila kita tak mengenali orang ini, kita tak tahulah dia punya pengotornya tahap macam mana. Setengah mata manusia ni bila nampak cantik semuanya indah, tapi tak semua orang macam tu. Pengalaman saya sendirilah, saya pernah ada housemate yang memang bab bergaya, bab cantikkan diri memang terserah kat dia lah, tapi bab kebersihan dia memainkan impak yang besar untuk kita orang satu rumah, sebab dia punya pemalas, dia punya pengotor memang teruklah. Bagi saya, cantik di luaran tu sebenarnya tak mencukupi. Dia perlu titik beratkan faktor kebersihan dan juga penjagaan diri. That means seimbang. Cantik dan juga jaga diri di rumah ataupun di luar sekalipun. Perkara ni pernah terjadi kepada seorang sahabat saya, kawan baik saya sendiri, hidup di kalangan kawan-kawan dalam 4 orang, menyewa. Dari segi penampilan, kecantikan, kawan serumah dengan dia ni memang nampak seimbang, cantik, good looking, lawa. Tapi pada hakikat, makan semangkuk Maggi pun dia punya habis makan tu akan tinggal bekas makan tu di depan ruang tamu sampai berkelapuk, sampai berkulat. Cantik tapi pengotor ni perkara yang sering terjadilah pada masa kini, tak kira lelaki maupun wanita. Kadang-kadang kita tengok daripada cara pakai dia, cara dia dress up. Kebanyakan bila kita tengok di rumah tidak menjaga kebersihan dan tidak menitik beratkan penjagaan diri lah. Kawan saya, dia ada homestay dan homestay dia tu disewakan untuk student lah. Bila dia datang ambil dan dia buka tengok rumah untuk dibersihkan lah, dia amat-amat terkejut. Muka sangatlah cantik dengan bergaya. Tak percaya bila tengok rumah tuala wanita tanpa membasuh, buang macam tu saja dalam toilet, letak di atas sinki. Dia orang makan pun dia orang sepahkan. Itu dia pendapat orang ramai. Yang penting ramai yang memberi komen bahawa tak kiralah wanita ataupun lelaki, kena seimbanglah untuk kita jaga kebersihan kita tu kan. Prof, mungkin kita boleh kongsikan juga kepada Prof daripada apa yang dikongsikan oleh Suhaila tadi. Pengalaman kalau kita dapat tengok kan bagaimana bekas penyewa Suhaila meninggalkan rumah ataupun duduk dalam keadaan rumah yang sedemikian rupa. Prof, kadang-kadang kita rasakan Prof, contohlah Prof, ada orang komen dekat Facebook kita, dia kata kadang-kadang itu bukan pengotor. Ada orang dia tak sempat. Kadang-kadang jadual waktu yang padat dan juga sibuk. Memang ada masa tak sempat. Kita contohnya kita dah cuci baju, belum sempat lipat baju, kita letak dengan baju tak berlipat. Bila kita cuci, kita lipat baju kita, sapu rumah, mop rumah dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan keadaan yang Suhaila kongsikan tadi. Ada penghuni dalam rumah, duduk di dalam rumah, tapi dengan pinggan mangkuk yang berminggu-minggu tak cuci, dengan keadaan Lantai berkulat, tandas yang dilihat seakan-akan tiada penghuni kat rumah tu, Prof. Macam tak ada orang duduk kan, dengan berkulat dan sebagainya. Jadi adakah ini sebenarnya satu sikap ataupun ia boleh dikategorikan sebagai penyakit? Maklumlah kita ni kan sebagai manusia, kita suka bau-bau yang wangi, kita suka lihat pemandangan yang indah-indah, yang bersih supaya menenangkan. Adakah itu terapi bagi mereka bila melihat keadaan-keadaan yang kotor, yang semak sebegitu rupa, Prof? Baik, ini sebenarnya bukan penyakit ya. Ini sebenarnya adalah tabiat. Tabiat yang memang terbawa-bawa daripada kecil sampailah kepada dewasa. Sebab kalau seseorang itu daripada kanak-kanak lagi, waktu kecil lagi kita dah biasa dalam keadaan bersih, tak boleh tengok pinggan mangkuk ataupun tak boleh tengok sampah sana sini. Saya pasti apabila dia menyewa tempat dan tambah lagi tempat itu bukan dia punya hakikinya, tempat orang lain yang punya. Saya ambil contoh bukan tempat dia tetapi tempat Puan Siti Suhaila
dan orang-orang lain, saya pasti dia boleh menjaga. Jadi pada saya ini dia lebih kepada tabiat, dan tabiat ini disebabkan oleh saya sebut tadi, disebabkan oleh personalitinya, efikasikan dirinya kurang kurang baik, dan dalam masa yang sama juga saya lihat seperti Fiza sebut tadi, memang ada orang kata dia tak sempat lah, dia nak mengajar lah, dia nak buat itulah, dia nak buat inilah, dia nak buat lesson plan, dia nak buat bahan bantu mengajar dan sebagainya. Saya ambil contoh ni sebab memandangkan tadi Suhaila sebut kata pengusaha taskar kan. Jadi kalau kita lihat di sini, malu juga tu ya, yang mendidik anak-anak tu nanti. Jadi kalau kita lihat dekat sini ya, kalau kita lihat di sini, pengurusan masa itu sangat penting. Baik sibuk macam mana kita sekalipun, pengurusan masa sangat penting supaya kita boleh uruskan diri kita, uruskan tempat tinggal, uruskan dapur, uruskan bilik air dan segala-galanya. Jadi di situ memerlukan disiplin. Jadi masuk pula elemen disiplin. So tadi tabiat, masuk elemen disiplin akibat daripada pengurusan masa tadi. Kalau sekiranya kita terlalu banyak tugasan, baik cikgu, baik saya sendiri sebagai tenaga pengajar, baik Fiza dan Hawa sebagai pengacara yang memang sangat sibuk, kalau kita macam mana stres sekalipun, pengurusan emosi juga haruslah baik. Jadi maksud di sini sekarang ini, pengurusan diri sendiri itu merangkumi daripada mental, emosi, sosial dan juga fizikal. Ya, kita faham, saya pun memang akui bahawa kita wanita ni sinonim dengan kecantikan. Ya, kalau mana-mana nak pergi mesti singgah lah. Tak semestinya mestilah, tetapi mesti lalu-lalu jugalah kat kedai makeup nak beli itu hanya untuk mencantikkan diri. Ada kadang-kadang antara kita wanita ni yang terlalu bersih sehingga pergi mana-mana mesti beli Clorox. Nak cuci sana, nak cuci sana. Jadi wanita ini pelbagai, lelaki ini pelbagai karakternya. Cuma yang saya sebut di sini nak saya tekankan ialah tabiat itu telah terbawa-bawa daripada kecil, jadi dia tak rasa bahawa itu tidak menjadi satu yang tak selesa baginya. Kita masuk Suhaila, kita masuk kan Suhaila kan, rasa tak selesa, tapi pada dia relax je, okey je, dia tak stres, tapi kita yang stres. Kenapa? Itu tabiat. Baik Prof, bila Prof bercakap tentang tabiat ni kan, maksudnya benda ni bermula dari kecil juga. Boleh ke kita nak salahkan cara mereka ini dibesarkan? Boleh ke kita nak salahkan cara ibu bapa mereka besarkan mereka? Sebab mungkin ada dalam kalangan mereka waktu universiti kan duduk dengan kawan-kawan satu rumah, sewa dengan kawan-kawan, tapi ada dalam kalangan mereka ni yang pengotor. Dekat rumah macam ni juga ke? Boleh ke kita salahkan ibu bapa semata-mata? Saya di sini tak salahkan ibu bapa ya. Bila saya kata daripada kecil, maknanya persekitaran sekeliling. Sebenarnya bila kita dari kecil, kita tidak diasuh dengan begitu baik. Apabila masuk peringkat remaja, kita dah jati diri kita dah kuat. Kalau persekitaran dilingkungi oleh kawan-kawan itu memang orangnya memang bersih, tak adalah sampai tak ada habuk satu sikit pun kan Fiza kan? Tak adalah. Tapi sekurang-kurangnya tidak adalah pinggan mangkuk melayang, dalam freezer tu tonggang terbalik, kemudian kadang-kadang mangkuk tandas tu pun dah tercabut-cabut pun biar begitu saja. Boleh pula buat bisnes dalam tu tanpa ada apa-apa yang nak dibetulkan. Jadi di sini maksudnya ialah persekitaran mainkan peranan yang penting. Kerana kalau saya rujuk pada kajian-kajian yang lampau ya, kanak-kanak di tengah, siapa sahaja mereka, pembentukan karakter mereka sebenarnya dikelilingi oleh banyak lapisan-lapisan. Lapisan keluarga, lapisan di sekolah, lapisan rakan sebaya. Malah ada pula yang kita boleh katakan, kita tidak salahkan kawan-kawan. Ada yang kata, kalau kau pengotor, aku pun samalah nak pengotor. Tapi juga kan? Jadi patutnya menjadi contoh. Okey, itu contoh apa yang telah pun Prof kongsikan bahawa ini sebenarnya sikap diri kita. Kadang-kadang ibu bapa dah didik kita dengan baik pun, tapi kalau memang itu sikap kita sendiri, kita memang itu tak ada siapa boleh tolong kita. Ini kita nak berbalik kepada Suhaila. Bila Suhaila dah nampak penyewa-penyewa dengan keadaan sebegitu yang duduk di rumah dalam keadaan seperti yang dikongsikan di media sosial, itu bukan biasa-biasa. itu luar biasa dalam keadaan sebegitu. Kita faham, macam Prof katakan tadi, kita semua pun ada masa-masa kita tak sempat lah. Ada masa memang saya pun mengaku kadang-kadang ada hari malas sikit, rasa macam tak larat nak buat, kita tangguhkan. Tapi dalam keadaan seperti yang Suhaila kongsikan itu, satu keadaan yang sangat berbeza. Jadi bila penyewa dalam keadaan macam tu dah dijumpa, bila Suhaila bertanya, orang putih kata confront lah kan, apa penyewa tu jawab? Apa reaksi penyewa tu tersebut?
Sebenarnya sampai hari ini pun saya tak dapat jawapan tu kerana dia pun tak memberikan jawapannya kepada saya dan sebab apa keadaan rumah jadi begitu. Dia cuma mengangguk-angguk faham dan dia kata akan jaga rumah saya lah. Lepas ni akan bersihkan dan sebagainya lah. Cuk. Dia tak bagi tahu dia sibuk. Tapi dia tak ada rasa segan ke malu lah. Maksudnya macam tuan rumah datang rumah dalam keadaan yang sebeginilah. Maksudnya macam mana tu? Penonton pun terkejut tengok. Sekarang ni kita memang akan selalu jumpa dengan orang yang terlalu tebal mukanya ataupun telinganya yang orang kata tebal telinganya lah bagi saya lah. Sekarang ni ada banyak sebenarnya bahan-bahan pencuci yang dia jual. Mudah je. Kadang-kadang tak payah sental pun. Spray. Letak air dah hilang. Okey, tak apa. Ada macam teknik. Okey, itu bukan iklan. Okey, kita nak kongsikan banyak lagi bersama dengan Prof dan juga Suhaila dan penonton-penonton kita di Facebook pun ada banyak komen-komen yang mereka kongsikan. Tapi sebelum itu kita juga nak kongsikan kalau kita lihat dengan keadaan sekarang betapa pentingnya untuk kita menjaga kebersihan diri ini yang mana kita harus didik juga anak-anak kita dengan keadaan pandemik COVID-19 ini yang memang kita ajar diri kita dan semua orang bahawa kita kena sentiasa cuci tangan, pastikan kita dalam keadaan bersih dan sebagainya. Kalau dulu mungkin itu bukan satu kebiasaan, sekarang ia merupakan normal baharu. Kita pergi keluar mana-mana balik mesti nak kena mandi. Mandi lebih daripada 2-3 kali kadang-kadang sehari kerana kita berjumpa dengan orang, keluar pergi pasar dan sebagainya. Tapi kalau bercakap tentang kebersihan ini bukan saja sikap dan juga perangai, kita nak dengarkan juga pandangan dari sudut dan juga sisi pandang agama Islam. Jom saksikan. Kalau bercakap tentang kebersihan dari pelbagai aspek sebenarnya yang boleh kita bincangkan. Dan pastinya setiap orang mempunyai pendapat serta pemahaman mereka sendiri yang berbeza mengenai topik ini. Jadi hari ini kita nak bersama dengan Ustazah Asma Harun bagi menerangkan serta berkongsi apa dia kebersihan dari sudut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik tapi pemotor. Saya nak ceritalah pengalaman saya bila cerita tajuk ni kan. Saya pernah pergi ke tempat peranginan di Malaysia. Masuklah dalam toilet. Tiba-tiba, Masya Allah, tuala wanita digulung-gulung. Masih lagi ada rupa darah dan sebagainya. Bukan satu tapi banyak. Diletak-letakkan, ditempik di dinding, di tempat-tempat di sudut-sudut. Jadi tapi bila kita keluar, kita nampaklah juga orang yang keluar tu kan. Tapi boleh pula nampak macam cantik kat luar. Ada juga viral beberapa hari ni tentang anak-anak dara contohnya yang menghuni rumah sewa tapi bila masuk rumah, Masya Allah, dengan bekas makanan beberapa hari tak basuh, lepas tu dengan pakaian bercampur bau antara yang bersih dengan tak bersih. Yang biasa sekali kita nampak tu ala wanita, tapi bila keluar ya cantiknya dengan makeup, dengan wanginya. Jadi macam mana ni? Kalau saya mungkin kita kena tengoklah. Sebagai seorang wanita sangat penting kita prihatin dengan kebersihan ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka kepada orang yang sangat suka bertaubat sifatnya, dan yang kedua yang sangat suka menjaga kebersihan ataupun mensucikan diri. Maksudnya sini sucikan dalaman dan juga luaran. Kalau kita nak disukai oleh Allah SWT, diridhai oleh Allah, kebersihan tu ialah part and parcel daripada diri kita. Yang kedua pula, kebersihan ni dia berkaitan dengan ibadah. Bukan setakat orang suka, orang nak dekat dengan kita, bau wangi, bukan. Tapi kalau kotor, macam mana nak sah kita punya ibadat? So, bagaimana dengan keadaan kita punya solat dan sebagainya, kan? Jadi, sebab itu orang Islam sangat menitik beratkan kebersihan sebab dia berkaitan dengan sah tak sahnya ibadat. Yang ketiga pula, Allah sangat mengutuk orang yang munafik. Kenapa saya sebut munafik? Yalah, kat luar lain, nampak cantik, bergaya, wangi, hebat. Tapi rupanya, Masya Allah, seorang yang sangat pemalas dengan pengotor. Lama mana kita nak sembunyikan bangkai yang tersembunyi dalam diri kita. Sekali orang masuk, orang terserempak dan kita duduk 24 jam, kita akan tahu perangai asal kita. So, baiklah kita cuba ubah mengikut cara hidup Islam. Dan yang keempat, kena ingat, kebersihan ni dia lambang agama. Sebab itulah disebutkan at-taharatu minal iman. Taharah ataupun suci, bersih ini sebahagian daripada iman. Jadi kalau kita kotor, dia bukan setakat orang kutuk kita tahu. Orang akan kata, mak bapak siapa yang ajar macam ni ya? So semua orang terpalit
kerana perbuatan malas kita. Jadi saya harap lepas ini jangan amalkan munafik, cantik tapi pengotor. Terima kasih banyak-banyak Ustazah di atas perkongsian itu tadi. Semoga apa yang dikongsi sedikit sebanyak dapat memberi ilmu serta pengajaran buat semua penonton wanita hari ini. Terima kasihlah Tasha Prihatin berkongsi kepada penonton-penonton kita tentang informasi tersebut. Silakan apa? Dan terima kasih juga Ustazah atas perkongsian. Dan sememangnya Islam mengajar kita untuk menjadi seorang yang pembersih dan semoga kita bersih luaran dan dalaman. Okey, kita nak sambung perbincangan kita ni bersama Puan Suhaila. Suhaila, apabila dah dapat pun penyewa-penyewa yang kita tengok begitu pengotor sekali lah kalau kita dah tengok gambar-gambar yang dikongsikan tu kan. Adakah Puan selepas ini akan lebih berhati-hati bila nak ambil penyewa ni dan apa yang akan dititik beratkan sebelum menerima mereka untuk menyewa di rumah Suhaila? Sebenarnya kesilapan saya dan juga suami sebelum penyewa masuk kami tak pernah buat perjanjian secara bertulis lah. Cuma kami berjumpa kemudian saya menyatakan beberapa syarat dan juga peraturan semasa duduk di rumah. Tapi itulah setelah beberapa tahun ni banyak kali lah kami menemui kegagalan dan berbagai masalah bukan dari segi kebersihan saja, tak kurang juga dengan masalah kami ditipu dengan penyewa dan juga masalah sosial yang lain. Okey. Dan ini sebenarnya sukarlah. Kita ni kadang-kadang itu yang kita katakan, kita tak boleh nak baca seseorang tu sebab penampilan luarannya dengan sikap yang dibawakan tu kadang-kadang adalah dua sikap yang berbeza. Dan daripada perkongsian Suhaila dan juga Prof tadi, ramai orang di rakan-rakan kita di Facebook yang memberi komen, kata orang cantik tapi pengotor ni, orang macam ni kalau di luar dia nak sangat orang tengok dia very perfect, kemas, bersih, tapi di rumah hakikatnya dia sangat pengotor, malas dan segala-galanya. Itu komen daripada Aizun Rahimi Said. Dan ini daripada Rabiah Ruby pula. Dia kata bila Prof cakap itu satu tabiat, mungkin juga satu lagi, dia mungkin anggap tu rumah orang kalau rosak ke tak apalah, tak payah kemas sebab tu bukan rumah dia. Dia tinggal selamanya kat rumah tu, itu yang dia malas nak kemas. Ini rasa tak bertanggungjawab lah. Dah diberikan orang kata dah diberi sewa tapi kita tak merasakan itu satu tanggungjawab untuk kita menjaga sama-sama kebersihan ataupun apa yang kita dipertanggungjawabkan lah. Prof, mungkin kita boleh nak kongsikan kepada penonton-penonton kita. Kita nak macam Hawa katakan tadi, kita nak seimbang kecantikan luaran dan juga kecantikan dalaman. Hari ini Prof ada macam-macam cara kalau kita tak sempat. Kalau kita tak sempat ataupun macam saya lah, saya pun ada malas juga kan. Tapi kalau memang tak sempat, kalau kerja 7 hari seminggu. Jadi memang kadang-kadang kalau ada waktu cuti dekat rumah tu, kita panggil pembantu rumah yang datang secara mingguan ataupun bulanan. Kalau kita ada sedikit kemampuan yang lebih. Tapi kalau kita tak ada kemampuan, bermakna kita kena ada effort, usaha untuk kita sama-sama memastikan keadaan rumah kita dalam keadaan yang bersih dan selesa untuk diduduki. Prof, adakah ini sebenarnya satu pilihan ataupun satu perkara yang memang harus kita lakukan tanpa kita fikir 2-3 kali, Prof? Dia sebenarnya untuk kita yang Fiza sebut tadi, disebut tadi kalau katalah kita tak ada masa, kita ambil cari pembantu, ambil secara mingguan. Sebenarnya tidak semua orang mungkin mempunyai kemampuan begitu ya. Jadi apa yang perlu dibuat ialah diri sendiri tu yang sebab saya kata tadi perlu ada pengurusan masa yang betul-betul dapat memastikan bahawa bukan saja cantik pada diri tapi cantik pada rumah, cantik pada segala-galanya dalam bilik itu. Malah kalau bawa kereta pun, kereta itu pun perlu dikemaskan ya. Personality itu satu hal, tabiat yang lain, disiplin satu lagi. Jadi kita manusia ni agak kompleks. Tetapi kalau kita jadikan diri kita begitu kompleks, maka saya rasa kita dalam keadaan yang seolah-olah kita tidak ada pegangan hidup, hanya nak memastikan bahawa kita keluar nampak cantik. Bukan main baju dengan kasut dengan handbag satu color, tetapi kalau masuk dalam rumah, subhanallah, kita tengok contoh seperti yang telah diviralkan oleh gambar yang telah ditunjukkan oleh Suhaila tadi. Jadi di sini perlu seimbangkan diri, cantik luaran, perlulah juga cantik dalamannya supaya itu adalah menjadi satu personality kita dan kita sentiasa selesa berada dalam keadaan yang bersih, kita pandai menjaga diri dan bila kita lakukan begini maka kita akan bawa sikap dan tabiat ini kepada anak-anak kita, bagi mereka yang telah berkahwin ataupun saudara mara yang lain. Mungkin kalau berlaku begitu mungkin diberi teguran dan sebagainya. Tapi kalau nak dikatakan bahawa malas dan tak ada masa, itu semua adalah orang kata
defensive mechanism. Mekanisme untuk mempertahankan diri. Malas, tak sempat nak buat itu, tak sempat ini. Jadi kalau lah kata kalau orang tua-tua dulu kalau malas semuanya tidur je lah. Satu hari. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Prof Mariani dan juga Suhaila kerana bersama kita pada hari ini. Pastinya sangat-sangat bermanfaat yang dikongsikan dan pengalaman yang dikongsikan oleh Puan Suhaila ni pastinya membuka mata mereka di luar sana lah supaya bila kita duduk rumah orang terutamanya jagalah rumah sendiri apatah lagi kan. Dia bukan masalah rumah orang tu, macam sikap diri sendiri lah kan. Itu yang macam Prof katakan tadi tu, sikap kita. Kita pun samalah kita kena improve ourselves, kita kena berkemas baik kita. Kena urus masa kita betul-betul. Uruskan masa. Semua orang ada masa yang sama je 24 jam. Jadi kita tak boleh jadikan itu alasan. Okey, insya-Allah terima kasih di atas perkongsian yang diberikan oleh Profesor Datin Profesor Dr. Mariani Magno dan juga Puan Suhaila yang sudi berkongsi pengalaman berkaitan penyewa yang meninggalkan rumah dalam keadaan yang kotor dan sebagainya. Terima kasih Prof. Semoga bermanfaat perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada anda di Facebook yang banyak menghantar komen-komen tentang topik kita pada hari ini. Seronok kami dapat kongsikan dan bacakan komen-komen anda. Dan selepas ini anda akan dihiburkan oleh Karis Kasbullah. Oleh itu jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini di WHI.